أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Pertamanya kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurniaannya dapat kita bersama-sama pada malam ini bertemu untuk kuliah kita. Cuma jadual ataupun tajuk ataupun silibus yang dijanjikan pada malam ini tak dapat dilaksanakan. Saya ganti dengan tajuk lain, iaitu transit di barzakh. Saya ganti dengan tajuk lain, iaitu transit di barzakh. Jadual untuk malam ini saya akan gantikan pada hari Sabtu nanti. Hari ini Khamis, Jumaat, Sabtu, lusa lah. Saya akan gantikan pada lusa. Saya gantikan pada lusa. Okey, Waalaikumsalam Puan Nuraini Tahrin. Waalaikumsalam Erna Lisa Abdul Aziz. Kerana ikut serta kuliah saya ni. Di atas ni saya tak nampak nama dia. Rosita. Rosita Sidi. Kalau tak salah saya, Rosita Sidi. Kalau tak salah saya. Waalaikumsalam Rosita Sidi. Nama dia dah naik ke atas, jadi tak dapat nak dibaca nama dia. Rosita Sidi. Kalau tak salah saya, nama dia Rosita Sidi lah. Waalaikumsalam Rosita Sidi. Waalaikumsalam Puan Nuraini Tahrin. Kemudian Waalaikumsalam juga kepada admin Odoklia yang masuk bertugas kerela pada malam ini. Waalaikumsalam Abdullah Umar. Abdullah Umar, Jaafar Ahmad dan Aqilah Muhammad Nur. Terima kasih kerana Abdullah Umar, Jaafar Ahmad dan Aqilah Muhammad Nur terus serta hadir dan menghadirkan diri, menampakkan diri. Ada yang hadir tapi tak menampakkan diri. Ini dia menampakkan diri. Abdullah Osman, Jaafar Ahmad, Aqilah Muhammad Nur, Hasan Masrum. Terima kasih Hasan Masrum. Waalaikumsalam Sujud Esman. Sujud Esman, sahabat saya ni. Sahabat saya yang saya mula kenal di masjid dekat UM tu. Bahrain memperkenalkan saya, sejak itulah jadi rapat. Sujud Asman jadi sahabat baik, sahabat yang ambil berat. Sujud Asman ni seorang sahabat yang ambil berat. Begitu juga Encik Abdullah Osman ni pun antara yang prihatin dan mengambil berat. Terima kasih kerana turut hadir, turut serta dalam kuliah saya pada malam ini. Jadi insya-Allah tajuk kita pada ialah apa tadi saya janjikan tadi, iaitu transit di Rosita Sidi, betul lah. Nama tadi tu Rosita Sidi. Puan Nuraini Tahrin, Erna Lisa Abdul Aziz, Nek Suryani, Nek Muhammad. Waalaikumsalam Nek Suryani, Nek Muhammad. Waalaikumsalam Erna Lisa. Tadi dah jawab rasanya kan Erna Lisa ni. Waalaikumsalam Zainatul Hayat. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana hadir. Baik, kita mulakanlah kuliah. Sambil saya sebut-sebut nama. Tapi kalau tengah-tengah sikit ni, bolehlah sebut. Tapi takkan banyak kot. Kecuali kalau dah banyak esok. Kalau lah tak banyak kot. Kita bukan ustaz big gun ni. Jadi Ahmad Terman Razi Rabitar, terima kasih baru hadir. Ahmad Termizi Kasim, terima kasih kerana baru hadir. Baik. Okey, sambil tu kita mulakan kuliah kita. Transit di barzakh. Transit di barzakh. Kuliah pertama bawah tajuk ini saya dah sampaikan hari itu. Tuan-tuan boleh carilah, boleh cari dalam rakaman yang sebelum ini. Cuma saya belum download, saya belum upload ke e-store kuliah Ustaz Syam.
Ya, jadi kalau nak cari rakaman dalam masa terdekat, rakaman sebelum ini kuliah 1 tentang tajuk Alam Barzah ini boleh cari dekat audio kuliah. Ya, cari di audio kuliah. Type je tajuk di Alam Barzah begitulah. Nanti keluarlah Ustaz Syamuddin di Alam Barzah. Boleh jumpa nanti keluar saya. Boleh tengok di situ. Itu siri pertama. Ya, ini siri kedua. Okey, baik. Okey. Kita sambung. Bagi manusia, kematian mempunyai erti yang berbeza-beza antara seseorang dengan orang yang lain. Kerana dalam pertemuan yang lalu, ceramah yang lalu, kita dipahamkan bahawa mati itu ialah perpisahan antara roh dan jasad. Ya, perpisahan di antara roh dan jasad. Ya, maknanya mati itu bukan berhenti, bukan mati, bukan mati yang kita faham. Mati itu habis dah. Kalau lampu tu blackout dah, tak nyala-nyala dah. Ya, padam terus. Mati ni dia bukan macam blackout. Blackout ni dia padam sekejap. Lepas tu bila kesilapan, kerosakan diperbaiki, lampu akan menyala balik. Itu blackout. Mati bukan blackout. Sebab mati ni dia sebenarnya tak padam. Mati ni dia tak padam. Mati ni yang padam tu ialah yang di dunia. Kehidupan yang di dunia. Yang padam tu ialah jasad. Yang padam tu ialah jasad. Roh tak pernah padam. Roh dia kekal. Ya, itu yang antara yang perkara penting yang kita fahamkan sebelum ini. Yang antara perkara penting yang kita fahamkan sebelum ini. Okey? Baik. Okey. Tapi di sini disebut bagi manusia kematian punya erti yang berbeza-beza antara seorang dengan seorang yang lain. Terutama antara orang beriman dengan kafir. Sehingga dikatakan bahawa kubur sama ada menjadi salah satu daripada taman syurga atau salah satu daripada lubang neraka. Ini maknanya perbezaan kematian, tuan-tuan. Ya, perbezaan kematian. Atau lebih kepada perbezaan apa yang akan berlaku selepas kematian itu. Ya, ada orang kematian dia membawa dia kepada kubur dia yang berupa taman syurga. Riyadul Jannah. Rawdatun min Riyadul Jannah. Orang yang beriman itu, ya, kuburnya boleh menjadi rawdatun, taman min Riyadul Jannah, daripada taman-taman syurga. Ada juga orang yang kematian itu menjadikan kuburnya, ya, hufratun min hufarin nar. Wa'iyazbillah. Ya, kuburnya menjadi lubang neraka. Dia tak sebut taman pun. Kalau tadi tu dia sebut taman syurga, ini dia sebut lubang neraka. Dia nak gambarkan lubang tu. Lubang ni bukan benda selesa. Ya, lubang ni benda tak selesa. Lubang ni benda sempit. Lubang ni benda yang menakutkan. Kalau kita jatuh dalam lubang, duduk dalam lubang, menakutkan, tuan-tuan. Ya. Jadi kita ni mengharapkan supaya kubur kita menjadi taman daripada taman-taman syurga. Ya, ataupun menjadi tempat rehat. Ya, kubur kita menjadi benar-benar menjadi tempat rehat bagi kita. Kerana sememangnya kematian itu sebenarnya kerehatan. Tapi bukan kerehatan untuk semua orang. Yang orang yang kematian yang menjadi rehat, tempoh rehat, ialah orang yang beriman, yang mati beriman, mati husnul khatimah. Tapi ada orang yang kematian dia bukan rehat, kematian dia ialah kesibukan juga. Dalam di dunia dia sibuk dengan keuntungan duniawi sehingga menafikan kepentingan akhirat. Mati pula sibuk dengan siksaan di alam barzah, sibuk dengan siksaan yang ada dalam kubur itu. Syuja'ul aqranya, api yang muncul daripada 4 penjuru kuburnya. Ini semua kita akan bincangkan nanti di bawah tajuk ini. Sabar-sabarlah sehingga kita sampai ke tempatnya, ya. Sampai ke tempat kita nak bincang. Ya. Terima kasih Syekh Muhammad. Ya, terima kasih Syekh Muhammad. Muhammad Arifin tadi saya dah sebut nama belum? Ya, terima kasih Muhammad. Kalau belum saya sebut lagi sekali, Muhammad Arifin terima kasih kerana hadir. Syekh Muhammad terima kasih kerana hadir.
Haji Muhammad Nazri pun baru hadir. Terima kasih. Ya, baik. Okey. Jadi maknanya kubur ni, mati ni dia tak sama. Orang yang beriman, matinya menjadi kerehatan. Orang yang ingkar, kafir, matinya menjadi azab. Permulaan azab sebenarnya. Permulaan azab. Sebelum dia mendapat azab yang lebih berat, lebih benar, lebih hakiki, iaitulah di di akhirat nanti, di neraka nanti. Di neraka, di mahsyar ada azab juga, di padang mahsyar pun ada azab. Di barzah ada azab di barzah. Di mahsyar ada azab, ada bentuk azab di mahsyar. Ada azab yang kekal, azab yang abadi ialah di neraka nanti. Sebab tu azab di dunia ni tak usah pedulilah tuan-tuan. Yang azab di dunia ni kita tak usah peduli. Sebab apa beza azab di dunia, azab di barzakh dengan azab di mahsyar? Dengan azab di akhirat. Apa beza? Bezanya ialah, apa beza dia tuan-tuan? Bezanya ialah azab di dunia ni, azab di dunia ni itu bukan kita cari. Azab di dunia ni kadang-kadang kita cari. Ada jenis azab di dunia ni kita cari. Ada jenis azab di dunia ni kita sebenarnya Allah bagi untuk menguji kita. Allah beri untuk menguji kita. Sebab tu azab di dunia ini, maknanya tak apalah kalau kita dipilih untuk diazab oleh Allah. Dalam maksud yang lebih tepat ialah diuji. Kalau kita dipilih untuk diuji oleh Allah SWT, tak apalah. Dan azab di dunia ni, kita masih ada kesempatan untuk bertaubat. Kita masih ada kesempatan untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi azab di barzakh, mahsyar dan di akhirat, itu tak ada kesempatan untuk kembali untuk bertaubat, tak ada dah. Kalau di barzakh tu dah kena azab, tanggung je lah, wa'iyazbillah, tunggu pula azab di mahsyar. Bila sampai kat mahsyar, tanggunglah azab di mahsyar tu pula, tunggulah pula azab di akhirat, di neraka lah khususnya, kerana tidak ada taubat dah pada masa tu. Cuma azab di dunia ni sahaja masih mengizinkan kita taubat, masih mengizinkan kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, berusahalah supaya kita tidak diazab di kubur, dan kita tidak diazab di mahsyar, apatah lagi kita tidak akan diazab dengan azab yang hakiki, iaitulah di neraka. Alhamdulillah. Terima kasih Alina Hashim. Terima kasih Alina Hashim kerana baru ikut serta. Terima kasih Qairi Alias. Terima kasih Qairi Alias. Kerana ikut serta tu. Dia bagi salam ke tu? Tak, dia bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qairi Alias. Okey, baik, kita sambung bacaan kita lagi. Barang siapa yang merasakan keselesaan dan kesenangan di dalam kuburnya, maka ia akan menikmati keselesaan dan kesenangan yang jauh lebih besar lagi di akhirat. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang menderita kesengsaraan di dalam kuburnya, maka ia akan menderita kesengsaraan yang jauh lebih besar lagi di akhirat. Sebab tu tuan-tuan, kita jangan cakap macam ni. Jangan kita kata, tak apalah ustaz, azab di kubur tak apalah, asalkan di mahsyar lepas. Ataupun azab di mahsyar pun tak apalah, asalkan di neraka lepas. Jangan begitu tuan-tuan. Sebenarnya di kubur tu adalah gambaran, muqaddimah. Di kubur tu adalah muqaddimah. Kalau di kubur dia diazab, bermaknanya mahsyar pun azab, dan kemudian di akhirat pun azab, maksudnya neraka lah jawapannya. Ini ada suatu riwayat Abu Bakar bila dia berdiri dekat kubur, dia menangis. Dia menangis tu tuan-tuan sampai janggut dia basah. Janggut Abu Bakar ni bukan macam janggut saya ni. Pendek je, kemudian tak tebal pun. Janggut Abu Bakar ni janggut besar, janggut tebal, panjang. Lalu disebut dalam riwayat itu
basah janggut dia sebab dia menangis. Lalu para sahabat radhiyallahu an menanya, wahai Abu Bakar, kau bila orang sebut neraka, bila Nabi sebut neraka, kau tak berapa sedih, tak berapa takut. Tapi bila Nabi sebut syurga, bila Nabi sebut barzah, kau takut. Kenapa? Abu Bakar kata, sebab barzah adalah permulaan akhirat. Kalau kita diazab di barzah, bermakna yang lain, yang dua lagi tu pun azab jugalah. Ya, kalau di barzah diazab, maka yang lain tu pun azab juga. Ya, kalau di barzah kita selesa, kita rehat, maka yang lain pun rehat juga. Ya. Okey. Ada sahabat ni mungkin dia bertanya soalan, berapa lama duduk di barzah. Berapa lama duduk barzah ni dia tak tentu. Dia bergantung pada jarak kita mati dengan hari kiamat. Ya. Lama kita duduk di barzah ni, lama ke tak lama? Ya, saya menjawab. Ya. Lama ke tak lama kita duduk di barzah ni, di kubur ni tuan-tuan, dia merujuk kepada jarak antara kematian kita dengan kiamat, hari kiamat. Ya, jarak kematian kita dengan hari kiamat. Sebab kita semua akan tunggu di barzah sehingga hari kiamat, kita semua akan dibangkitkan semula. Jadi kalau tanya berapa lama, tak dapat jawapan lamanya. Itu jawapan pertama. Jawapan kedua tuan-tuan senang gini. Kita duduk di barzah itu tak lama. Tak lama rasa dia. Cuma tak tahulah tak lama tu berapa lama tu tak tahulah. Tapi kalau kita duduk di barzah tu tak lama. Kenapa tak lama? Bila kubur kita menjadi taman syurga. Ketika mana kubur kita menjadi taman syurga, kita tak lama dalam kubur tu. Sebab apa tak lama? Sebab seronok. Benda seronok memang kita rasa tak lama. Dan kita akan lama dalam kubur tu. Kita akan terasa lama sungguh dalam kubur tu. Lama tu tak dapat sebut angka dia, tempoh dia. Tapi kita akan jadi lama dan terasa lama apabila kubur kita menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Ufratun min ufarin nar. Macam Tosa kata neraka, hospital je. Hospital tu bukan neraka pun. Hospital tu tempat kita dirawat pun. Nurse dia baik-baik. Tambah sekarang ni nurse baik-baik. Cantik tu tak naklah sebut, jangan rumah marah. Tapi nurse dia cantik, apa baik-baik. Hospital tu bukan neraka. Tapi kita duduk hospital, duduk ward tu sehari pun lama tak? Lama sehari. Setiap kali doktor datang tanya bila boleh discharge doktor. Setiap kali doktor datang pagi-pagi tu tanya bila boleh discharge doktor. Pasal apa? Pasal tak seronok duduk di ward kan? Duduk di ward tu tak seronok. Bila tak seronok dia rasa lama. Walaupun sehari je. Maka begitulah kubur kita besok. Kalau orang yang tanya lama ke tidak, berapa lama tu saya tak ada jawapan. Tetapi lama ke sekejap, ada jawapan. Sekejap. Kalau kubur tu taman syurga kita, lama. Kalau sekiranya kubur tu menjadi taman, kata masyhur. Sekejap. Lama ke tidak duduk dalam kubur? Lama ke sekejap? Sekejap. Kalau kubur tu menjadi taman syurga kita, lama di kubur. Kalau kubur tu menjadi lubang neraka kita. Ya. Terima kasih Mustafa Hisam, Harun Hasan, terima kasih sebab baru ikut serta, ya. Nek Norisha. Terima kasih Nek Suryani, ya, kerana saya tengok ada sahabat-sahabat di sini dia buatkan nota. Daripada ceramah saya ni dia typekan nota. Terima kasih. Bagus. Dia memeriahkan, di samping memeriahkan wall saya ni, dia catik nota. Itu bagus. Ya, pahala tu besar pahala. Macam Nek Suryani dia catik nota. Azab di dunia masih diizinkan untuk bertaubat, azab di barzah di akhirat tidak lagi dapat bertaubat. Itu dia. Ya, dia ambil poin-poin penting. Ya, terima kasih Nek Suryani. Kemudian Nek Nikisha, ya, Nek Syarifah. Terima kasih juga kerana turut hadir dalam kumpulan kuliah saya ni, ya. Okay, baik.
Okey, saya simpul kembali jawapan saya tadi. Kalau orang tanya Ustaz, lama ke sekejap duduk di barzakh? Saya jawab, sekejap kalau barzakh kita menjadi taman syurga. Riyadul Jannah, Raudhatul Jannah. Dan lama kita akan rasa di barzakh kalau kubur kita menjadi lubang neraka. Hufratun min hufarin nar. Okey, baik. Kita sambung. Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad meriwayatkan daripada Uthman bin Affan radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu." Maksudnya, innal qabra awwalu, sesungguhnya kubur itu seawal-awal, manzil, tempat rumah, tempat tinggal ataupun persinggahan, min manazilil akhirah, daripada persinggahan akhirat. Fa in naja minhu, kalau dia lepas dekat sana, kalau dia lepas di kubur, dia selamat di kubur, lepas daripada azab di kubur, fama ba'dahu aisaru minhu, maka apa yang selepasnya, iaitu selepas kubur itu adalah lebih mudah daripada itu. Di mahsyar nanti dia pun mudah. Kemudian nanti insya-Allah itu petanda dan gambaran bahawa dia akan menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, ya. Syurga, nak duduk syurga Allah taala ni bukan macam vaksin, nak dapatkan cucuk vaksin, tuan-tuan. Cucuk vaksin ni kita boleh mohon dekat MySejahtera. Lepas tu hari-hari tengok dapat belum, dapat tarikh belum. Ya? Syurga ni kita tak tahu, tuan-tuan. Nak cucuk vaksin kita boleh tahu dah. Macam saya nak cucuk 22 bulan. Ya, hari Selasa sebelum tu, seminggu sebelum tu. Dapat tarikh dah. Tahu dah nak cucuk. Ya? Tapi syurga kita tak tahu, tuan-tuan. Kita ni syurga ke atau neraka tak tahu. Kita tak tahu kita syurga atau neraka. Apa yang kita boleh buat ialah mengusahakan. Ya, kita tak tahu kita ni akan ke syurga atau ke neraka. Tapi apa yang kita boleh lakukan ialah mengusahakan untuk masuk syurga. Mengharapkan untuk masuk syurga dan mengusahakan untuk masuk syurga. Melaksanakan, melakukan apa saja amalan, ibadahnya, tak ibadahnya, ya, untuk memungkinkan kita masuk syurga. Sebab kita tak tahu kita masuk syurga atau tidak di dunia ini, kecuali setelah sampai di kubur. Bila dah sampai dekat kubur, baru kita dapat isyarat kita syurga atau neraka. Sebelum sampai ke kubur, tuan-tuan, tak nampak lagi. Tak tahu lagi. Bolehlah kita agak-agak, aku ni sembahyang tak tinggal, mulut tak jahat, tak ada fitnah orang, maki caci orang dalam Facebook tak ada, dalam Twitter tak ada. Melainkan aku cakap yang baik-baik, nak tegur-tegur cara baik, maki tidak, membodohkan orang tidak, mencelakakan orang pun tidak, mengkhinzirkan orang pun tidak. Syurga laku rasanya boleh lakut. Tapi kita takut. Sebab itu di dunia ni kita tak tahu kita syurga atau neraka. Kita hanya boleh mengusahakan untuk masuk syurga atau masuk neraka. Bila kita boleh tahu tu pun bukan tahu sungguh, hanya mendapat isyarat, gambaran, iaitu bila dah masuk kubur. Kita lepas azab kubur, insya-Allah syurgalah kita. Kita diazab dalam kubur, maka maknanya, tuan-tuan, itu bahayalah kita, ya, bahayalah kita. Dahlah kita tahu kita akan masuk neraka, tak boleh pula buat apa-apa dah. Nak bertaubat dah tak boleh, nak beristighfar tak boleh, nak beribadat dah tak boleh, tuan-tuan. Sebab tu jangan tunggu mati, ya, masa hidup ni lah usahakan, ya, masa hidup ni usahakan. Rozi Zakaria, terima kasih. Waalaikumsalam Juwani, ya, terima kasih kerana dah share. Juwani ni rakan saya di Maktab Perguruan Islam dulu, ya. Okey, baik. Okey. Okey, kita sambung balik. Hadis ni, inilah yang saya terangkan tadi. Kalau kita diazab di kubur,
itu tandanya kita ke neraka. Wa'aliyazubillah. Kalau kita lepas daripada azab kubur, itu petanda bahawa kita akan lepas daripada neraka, kita akan ke syurga insya-Allah. Itu dia punya gambaran dia. Dan mati itu baru ada gambaran. Selagi hidup tak boleh, tuan-tuan. Selagi hidup tak boleh. Kita boleh mengharap, kita boleh berikhtiar dan berusaha untuk masuk syurga, tapi kita tak tahu adakah kita akan masuk syurga atau neraka. Baik. Kita sambung balik. Kematian bagi orang yang beriman merupakan kerehatan. Ni saya dah sebut awal-awal kan. Dalam kuliah satu kita dulu, tajuk Barzah yang siri pertama dulu saya dah sebut. Kuliah kali ni pun saya dah sebut di awal-awal tadi. Kematian dalam muka merupakan kerehatan bagi beriman. Orang yang beriman, yang taat, yang patuh, kematian jadi kerehatan dia. Sebaliknya orang yang faleh, yang derhaka, kematian adalah kesesakan bagi dia. Kematian adalah azab bagi dia. Sebab itu kita naklah beriman di atas dunia ini. Kematian bagi orang yang beriman merupakan kerehatan. Imam Bukhari, Muslim, Nasai, Ahmad bin Hanbal dan Malik telah meriwayatkan daripada Abi Qatadah radhiyallahu an bahawa beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murra alaihi bi janazatin faqala mustari'un aw mustara'un minhu qalu ya Rasulullah mal mustari' wal mustara'u minhu qala al 'abdu al mu'minu yastari'u min nasab ad dunya wa adhaha ila rahmatillahi wal 'abdu al fajiru yastari'u minhu al 'ibadi wal bilad wasyajaru wad dawab. Maksudnya, telah berlalu usungan jenazah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda bersabda, mustarih. Maknanya Rasulullah kata pada jenazah yang lalu itu mustarih. Dia ini orang yang rehat, orang yang sedang mula berehat, atau mustarah minhu, atau atau lain-lain orang berehat daripada ni. Sinis juga bahasa Rasulullah SAW ni. Sinis juga bahasa Rasulullah ni. Terima kasih Muhammad Fadli Abdul Kadir, kerana baru ikut serta kuliah saya ni. Terima kasih Muhammad Fadli. Okey, baik. Rajin sungguh ni Suryani ni, catat nota. Terima kasih ni Suryani. Semoga pahala untuk puan. Okey. Saya kata sini tadi kenapa? Rasulullah kata ada satu jenazah lalu, kita habiskan dulu hadis ni. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa itu mustarih dan apa itu mustara'un minhu? Baginda menjawab, hamba yang beriman dengan maut dia berehat daripada kepenatan dunia dan segala yang menyakitinya menuju kasih sayang Allah. Adapun orang yang jahat dengan kematiannya merasa rehat seluruh negeri hamba-hamba Allah, pokok-pokok dan binatang-binatang. Maknanya Rasulullah bukanlah menetapkan jenazah itu rehat atau tidak rehat. Rasulullah cuma kata sama ada jenazah ni, roh arwah si mati ni, dia berehat ataupun yang lain-lain berehat daripada dia. Dia berehat tu apa maksudnya? Dia berehat tu maksudnya dia berehat daripada kepenatan dunia. Di dunia ni penat, tuan-tuan. Buat baik, buat jahat memang dah tentu penat lah. Rugi orang buat jahat, penat pun penat, neraka pula. Tapi buat baik penat tapi berbaloi. Walaupun penat buat baik di dunia ini berbaloi, sebab balasannya syurga. Jadi orang baik-baik beriman ni di dunia ni dia penat. Antaranya dia penat apa, tuan-tuan? Dia penat daripada caci maki. Orang-orang baik, para ulama, tuan-tuan guru yang sering menegur, nampak benda salah tegur, orang buka aurat tegur, orang LGBT tegur, kesilapan itu, kesilapan ini tegur. Orang tak suka. Orang marah, orang caci, orang maki, orang fitnah. Saya sedih tengok ramai ulama-ulama dalam Facebook, Twitter, semua tu, dalam media-media sosial itu
dimaki, dicaci oleh netizen. Padahal mereka sebenarnya tidak berhak dicaci, tidak layak pun dicaci, dimaki. Mereka sepatutnya disanjung, diucapkan terima kasih, didoakan yang baik-baik. Tetapi itulah, tidak henti-henti mereka dicaci, dimaki. Tapi bila mereka mati nanti tuan-tuan, mereka berehat. Contohnya almarhum Tok Guru Ni Aziz, almarhum Ustaz Fadil Noh, semasa hidup dimaki, dicaci oleh musuh-musuh mereka, khususnya musuh politik mereka. Musuh politik almarhum Ustaz Ni Aziz, musuh politik almarhum Ustaz Fadil Noh, ataupun musuh dari segi mazhab, musuh dari segi pandangan, perbezaan pandangan juga, caci maki juga tuan-tuan. Saya nak pesanlah, kita yang berbeza mazhab dan pandangan ni jangan bergaduhlah sama kita. Kita terbukalah. Cukuplah. Orang Islam ni banyak sebab dah untuk berpecah. Orang Islam ni dah banyak sebab dah untuk berpecah, bercakaran satu sama lain. Banyak sebab dah. Sebab politik dah berpecah berapa parti dah. Sebab itu, sebab ini, pecah lagi. Kemudian berpecah pula disebabkan oleh mazhab, perbezaan pandangan dalam agama. Tak usahlah berpecah. Terbukalah, berakhlaklah, beradablah dalam menghadapi perbezaan pendapat. Ya? Itulah, kita sedih tengok ulama-ulama ni, mereka pernah dicaci, dimaki masa hidup. Tetapi insya-Allah bila mereka mati, mereka rehat. Mereka berehat daripada caci maki musuh-musuh ataupun orang-orang yang bencikan mereka, tuan-tuan. Itu mustarih. Itu orang yang dikatakan mustarih oleh Rasulullah. Orang yang berehat, bila dia mati dia berehat. Dia berehat daripada kesusahan dunia. Dan ada pula mustarahum minhu. Ini orang jahat. Orang lain penat selama dia hidup, orang lain penat. Orang baik tadi selama dia hidup dia penat. Ni dia. Orang baik selama dia hidup dia penat. Dia penat kena caci, kena maki, dia penat buat baik. Dia penat berdakwah, dia penat beribadat, dia penat buat itu, dia penat buat ini. Dia penat kena maki, dia penat kena caci, buat baik kena maki juga, kena fitnah juga. Dia penat kena fitnah. Bila dia mati dia rehat. Orang jahat, orang baik selama dia hidup dia penat. Orang jahat selama dia hidup, orang lain yang penat. Orang yang penat dengar fitnah dia. Orang yang penat menerima jadi mangsa kejahatan tangan dan kaki dia, kejahatan mata dia, kejahatan telinga dia, kejahatan mulut dia. Orang lain penat kena maki, kena caci, kena sumpah seranah oleh mulut dia. Penat orang lain. Bila dia mati orang pun rehat. Hilang dah. Dah tak ada dah seorang yang membuatkan dunia ini bising, dunia ini tidak selesa dengan caci maki. Tak ada dah, mati dah dia. Itu yang Nabi kata mustara'um minhu. Dari kita ni hendaklah berusaha supaya kita jadi mustarihun. Orang yang mati, yang mati itu menjadi kerehatan kita. Bukannya mati ni kita orang lain berehat, ya? Bukannya orang lain berehat kerana mati ni kita. Okey, baik. Imam Bukhari, ya, Imam Bukhari, Muslim. Ya, tuan-tuan, ya. Okey, 10 suku. InsyaAllah 10.30 ke kita berhentilah. 10.45 lah paling lama, kita berhenti. Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, An-Nasai, Ahmad dan Ad-Darimi meriwayatkan daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa'a Allah kariha Allah liqa'ah." Faqalat Aisyah, "Inna lanakrahu al-maut." Qala laysa dhalika min karahiyati liqa'i Allah ta'ala, walakin al-mu'min idha hadarahu al-maut bushra bi ridwanillahi wa karamatihi
Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamah فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وأن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس أكره إليه مما أمامه فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. Maksudnya tuan-tuan, barang siapa yang suka berjumpa dengan Allah, maka Allah suka berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah benci berjumpa dengannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cakap macam tu. Lalu Aisyah respon, terima kasih Fairuzah Yusuf, terima kasih Fairuzah Yusuf sebab hadir sama. Nabi cakap macam tu. Bila Nabi cakap macam tu, Aisyah menyahut. Bahasa buruknya dipanggil menyampuk. Tapi bukanlah menyampuk, ini dia bertanya. Dia kata sesungguhnya kami membenci kematian. Aisyah kata, mana ada orang suka mati ya Rasulullah? Adatnya, logiknya, tak ada manusia yang suka mati. Macam mana pula kamu boleh sebut orang yang suka mati Allah suka, Allah yang benci mati Allah pun benci kat dia? Maknanya semua orang lah Allah benci, kata Aisyah. Maksudnya sebab mana ada orang yang suka mati, semua orang tak suka mati. Aisyah kata, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang demikian bukan daripada kebencian berjumpa dengan Allah Ta'ala. Bukan macam tu Aisyah, kata Rasulullah, bukan macam tu. Seorang mukmin jika didatangi oleh maut, disampaikan kepadanya berita keredaan dan kedermawanan Allah, maka tidak ada yang lebih dicintai olehnya daripada yang ada di hadapannya. Maka ia pun suka berjumpa dengan Allah, dan Allah pun suka berjumpa dengannya. Adapun orang kafir, jika didatangi maut, disampaikan kepadanya berita azab dan siksaan Allah, maka tidak ada yang lebih dibenci daripada yang ada di hadapannya. Maka ia pun benci berjumpa dengan Allah, dan Allah pun benci berjumpa dengannya. Maksudnya benci mati. Itu maksudnya, kata Rasulullah. Saya juga ada terbaca dalam hadis yang dibekalkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya'u Ulumuddin. Imam Ghazali ada bekalkan dalam kitab Ihya'u Ulumuddin satu hadis. Bila seseorang tu nak mati, ada malaikat duduk dekat kepala dia. Malaikat tu tunjukkan dia syurga. Tunjukkan dia syurga. Maknanya malaikat tu beritahu dia, inilah tempat yang kamu akan pergi nanti lepas ni. Lepas ni kamu nak pergi sini, nak pergi syurga ni. Jadi bila dia nampak syurga, itulah yang dia seronok tu. Itu yang saya kata tadi, kita ni tak tahu kita ke syurga atau neraka melainkan selepas mati. Bila dah mati je, bila dah mati baru kita tahu kita akan ke syurga atau neraka. Kalau tadi saya kata kita tahu setelah masuk kubur, tapi dengan teringatnya pada hadis ini, maka boleh jadi lebih awal lagi. Sebaik lebih awal lagi ketika nak nazak tu. Orang beriman ni ketika dia nak nazak tu dia dah tahu dah dia ke syurga atau neraka. Ketika dia nazak itu, ketika dia sakaratul maut itu, malaikat sudah tunjukkan dia syurga ataupun neraka. Maka kalau dia nampak syurga, seronoklah dia nak mati. Kalau dia nampak neraka, tentulah dia takut dan bimbang untuk mati. Tentulah takut, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tak boleh buat apa dah, tuan-tuan. Dah nak mati dah. Dah tak boleh bertaubat dah. Dah tak boleh solat dah. Dah tak boleh puasa sunat dah. Dah tak boleh bersedekah. Dah tak boleh beramal soleh. Dah tak boleh berwirid. Tak boleh berzikir. Tak boleh bersalawat. Dah tak boleh berdoa. Dah tak boleh bertaubat. Sedangkan kita baru dapat maklumat kita akan ke neraka, wa'iyadzubillah. Sebab itu kalau ditegur di dunia ni lebih bertuah. Kan ada ramai orang yang dia berubah kan daripada asal. Macam ada artis-artis saya dengar cerita, dia berubah. Kemudian dia pakai tudung, tutup aurat elok-elok. Bila dia cerita kenapa, apa punca dia. Ada di kalangannya bercerita bahawa dia bermimpi. Dia bermimpi seolah-olah dia berada di neraka. Ada yang bermimpi seolah-olah dia berada di barzah, di kubur.
dengan azab yang begitu dahsyat. Maka bila dia terbangun daripada tidur, mimpi itu menginsafkan dia. Itu betul. Dia nampak neraka dalam mimpi, dia nampak kubur dalam mimpi, dan itu masih mengizinkan dia untuk bertaubat. Tapi kalau kita nampak neraka masa sakratul maut, masa nazak, kalau kita nampak neraka masa kita sedang nak mengembuskan nafas kita yang terakhir, tak ada dah taubat. Tak ada dah jalan taubat, tuan-tuan. Tak ada dah jalan untuk undur bagi kita. Sebab itu, biarlah kita nampak sekarang. Sebab itulah saya baca ni. Sebab tu ayat-ayat yang saya banyak baca, ayat-ayat yang saya tafsir, banyak ayat-ayat tentang akhirat. Biar kita nampak akhirat tu masa kita hidup lagi. Tak apalah kita tak nampak dalam konteks orang lain nampak. Biar kita nampak dengan ilmu. Kita nampak alam barzah. Saya baca bab transit di barzah ni, tuan-tuan, supaya kita jangan tunggu mimpi untuk nampak azab di kubur. Kerana bukan semua orang akan nampak mimpi. Bukan semua orang akan nampak mimpi kubur. Bukan semua orang dapat. Bukan semua orang dapat mimpi kubur. Bukan semua orang, jangan tunggu mimpi untuk nampak neraka, akhirat, mahsyar. Jangan tunggu mimpi. Tak semua orang akan dapat mimpi. Sebab tu kita berusaha untuk dapat nampak barzakh. Cara macam mana? Baca ayat Quran, hadis-hadis Nabi SAW tentang barzakh. Kita berusaha untuk nampak mahsyar, berusaha untuk nampak hari kiamat, berusaha untuk nampak akhirat, berusaha untuk nampak syurga, berusaha untuk nampak neraka. Macam sekarang kita sedang tengok syurga. Kita sedang membaca tafsiran ayat-ayat. Kalau tak salah saya, kita sampai ayat 30 kita lebih kurang, 30 sekitar tu. Iaitu kita sedang membaca tentang ayat-ayat syurga. Kita sedang melihat ayat-ayat syurga. Kita sedang melihat gambaran syurga. Kita tak mimpi. Sebab kita belum tentu dapat mimpi, tapi kita dapat melihat syurga melalui ayat Quran dan tafsiran ayat tersebut. Melalui ayat Quran yang diwahyukan oleh Allah, melalui tafsiran-tafsiran yang dibuat oleh para ulama. Jangan tunggu mimpi. Bukan semua orang dapat mimpi untuk melihat barzah, untuk melihat syurga neraka, supaya ada keinsafan. Hendaklah kita berusaha untuk melihat kematian, berusaha untuk melihat alam kubur kita, berusaha untuk melihat syurga dan neraka. Bagaimana? Dengan membaca ayat-ayat Quran, melihat tafsirannya, membaca hadis Nabi SAW yang menyebut tentang kematian, tentang barzakh, tentang mahsyar, tentang syurga dan tentang neraka. Betul ya? Begitu. Baiklah. Pukul apa sekarang? Surah Makkah. Kita habis sekarang. Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yamutu illa nadima." Qalu wa ma nadamatuhu ya Rasulullah? Nabi kata tak ada seorang pun yang mati melainkan dia menyesal. Maknanya Nabi kata semua orang yang mati dia menyesal. Bila dia mati dia menyesal. Ya? Terima kasih Syamsuddin Yaakob, sahabat dunia akhirat saya ni. Ya, kerana baru hadir. Ya? Nabi kata semua orang mati menyesal. Bila mati dia mesti menyesal. Tak ada orang yang tak menyesal. Ustaz, orang beriman pun menyesal ke Ustaz? Orang beriman pun menyesal? Ya, orang beriman pun menyesal. Ya, terima kasih Fauziah Muhammad. Terima kasih Fauziah Muhammad sebab hadir. Okey. Lalu ditanya oleh oleh sahabat, "Wa man nadamatu ya Rasulullah?" Apa penyesalannya? Mungkin sahabat faham kalau orang yang engkar, degil, buat maksiat mati, sahabat tahulah apa sesalannya. Tapi kalau yang beriman, yang beramal soleh mati, sesal apa? Sebab tu mereka tanya, "Wa man nadamatu ya Rasulullah?" Apakah sesalan mereka wahai Rasulullah?
Qala in kana muhsinan nadima alla yakuna izdad. Nabi kata. Ada pun orang yang baik-baik pun menyesal juga bila mati. Kenapa orang yang baik-baik menyesal bila mati? Kenapa orang yang baik-baik menyesal bila mati, tuan-tuan? Kenapa? Sebab kenapa aku tak tambah? Orang yang tak beramal menyesal lah. Sebab dia tak beramal. Bila dia mati, ya Allah, mati dah aku. Kenapa aku tak semayang? Kenapa aku tak bersedekah? Kenapa aku tak itu? Kenapa aku tak ini? Kenapa? Tapi orang yang beramal sesal apa? Dia sesal kenapalah setiap malam aku hanya buat tahajud 2 rakaat saja. Kenapa tak buat 4? Yang buat 4 kata, kenapa aku buat 4 saja, tak buat 6? Yang buat 6 kata, kenapa aku buat 6 saja, tak buat 8? Dan sebagainya. Kenapa aku sedekah sikit saja sebulan sekian ratus saja? Kenapa aku tak tambah? Kenapa aku tak sedekah banyak-banyak? Orang yang buat baik, dia akan menyesal kerana kenapa dia tidak menambah kebaikannya semasa dia hidup. Jadi untuk kita tidak menyesal masa mati nanti, tuan-tuan, tambah-tambahkanlah. Tambah-tambahkanlah kebaikan kita. Hari ini kita sedekah sekian. Minggu ni hari Jumaat. Kalau Ramadan tu tiap-tiap malam kita bersedekah. Tahun ni setiap malam kita sedekah sekian jumlah. Tahun depan kita tambahkan. Di luar bulan Ramadan pula mungkin kita bersedekah setiap hari Jumaat. Dan setiap subuh. Setiap subuh. Sebab waktu subuh tu ada malaikat memanggil, menyeru, memuji-muji dan memberikan doa yang baik untuk orang yang bersedekah pada waktu subuh itu. Jadi kita mungkin ada yang bersedekah seminggu sekali hari Jumaat waktu subuh. Mungkin ada yang masih bersedekah setiap hari pada waktu subuh. Terpulanglah, itu ikut kita lah. Tapi saya tengok rata-rata hari Jumaat orang bersedekah, khususnya waktu subuh. Okay, kita tambah. Bulan ni setiap kali hari Jumaat kita sedekah sekian. Bulan depan kita tambah lagi. Bulan lagi satu kita tambah lagi. Bulan lagi satu kita tambah lagi. Kita tambah sampai kita mati. Supaya bila kita mati nanti kuranglah penyesalan kita. Kuranglah penyesalan kita. Solat kita pun, kalau selalunya kita setiap malam solat sunat tahajud 2 rakaat, witir kita 1 rakaat je. Minggu ni mungkin bulan ni tahajud kita 2 rakaat setiap malam, 1 witir setiap malam. Bulan depan kita tambah 4 rakaat tahajud setiap malam, 3 witir setiap malam. Bulan yang akan datang 6 rakaat tahajud dan 3 witir setiap malam. Ataupun witir tambah jadi 5, 7, 9, 11. Untuk tidak menyesal masa mati nanti. Untuk tidak menyesal masa mati nanti, tuan-tuan, kita tambahlah amalan kita, tambah sedekah kita masa demi masa. Tapi tambah tu ikut kemampuan lah ya. Nanti kita pula jam, tambah ikut kemampuan, tambah sikit-sikit tambah. Jadi maknanya kita tambah, menambah. Amalan kita bertambah. Jadi bukan berkurang. Kalau berkurang tu yang menyesal tu bila mati. Kita tambah supaya sesalan kita kurang. Sesal juga nanti, tapi kuranglah sesalan kita. Itu dia. Wa in kana musian, dan ada pun orang yang jahat, nadima, dia menyesal, alla yakuna naza'a, dia menyesal kerana tak berhenti buat kejahatan dia itu. Orang jahat dia menyesal kerana tak berhenti buat kejahatan. Dia suka maki-maki, caci-caci orang dalam Facebook, dalam media sosial. Khususnya ulama-ulama, tuan-tuan guru yang dia tak suka, yang tak sepahaman dengan dia, yang tak satu parti dengan dia, yang tak satu pemikiran dengan dia, yang tak satu mazhab dengan dia, yang tak sama pandangan agama dengan dia. Dia maki, dia caci, dia kutuk, dia fitnah. Hari-hari dia buat. Orang macam ni bila dia mati, dia menyesal kenapa dia tak berhenti.
Orang yang tak menyesal antaranya orang yang berhenti. Contohnya ada satu budak bila Tok Guru Haji Hadi pergi ke universiti dia buat ucapan, bila orang buka peluang untuk bertanya, dia pun angkat mikrofon. Tapi dia kata dia bukan nak tanya soalan, dia nak ambil peluang untuk minta maaf dengan Tok Guru Haji Hadi. Sebab selama ni dia dengar cakap orang, dia dengar kata orang, dia benci Tok Guru Haji Hadi, dia maki Tok Guru Haji Hadi macam-macam, dia kata ke Tok Guru Haji Hadi macam-macam. Tapi akhirnya dia insaf, Tok Guru Haji Hadi tak ada begitu, jadi dia minta maaf. Nampak? Dia sempat minta maaf. Orang yang tak minta maaf, tak sempat minta maaf ni, dia menyesal besok bila dia mati. Yang buat main. Baik minta maaf. Kalau Tok Guru Haji Hadi betul sebenarnya tak betul, sebenarnya katalah sebenarnya tak betul, biar Tuhan azab dia. Yang kita pergi maki caci dia pasal apa? Kalau dia masuk neraka, kita pun neraka sama. Pasal apa? Sebab maki caci dia. Ingat, tak berdosa ke maki caci orang yang buat maksiat? Orang buat maksiat, dia berdosa dia. Kita caci dia, kita pun berdosa juga kerana caci dia. Kalau Tok Guru Haji Hadi ke syurga, jadi kekasih Allah, kita yang naik masuk neraka. Contoh, kalau ulama yang kita benci, kita maki, katalah ulama tu kita maki, kita caci, tiba-tiba dia memang jahat, dia masuk neraka juga, maka rugi kita juga. Kita pun neraka sama, buat apa? Tapi kalau sekiranya dia masuk syurga, dia sebenarnya kekasih Allah, kita yang celaka sebab kita telah maki, caci dia. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita bermaksiat sekarang dalam kehidupan kita, cepat-cepatlah kita bertaubat supaya kita tak menyesal bila kita mati. Supaya kita tak menyesal bila kita mati. Bila kita sedar je kita mati, kita tak menyesal, tuan-tuan. Aku tak boleh bergerak dah. Kenapa aku tak boleh bergerak ni? Katalah kita tidur kita terjaga, kita pun baring, kita mengiring ke kanan. Kita tengah tidur, kita terjaga, kita mengiring ke kanan atau ke kiri lah, kita mengiring ke kanan lah, ke kanan. Kita mengiring ke kanan. Dalam mengiring ke kanan, kita pun nak berasa nak mengiring ke kiri. Kita pun nak cuba mengiring ke kiri, tak boleh. Kita tak boleh gerakkan bahu kita ke kiri tu untuk dibawa mengiring. Tak boleh. Kita nak gerakkan tangan, tak boleh. Pasal apa tak boleh ni? Lama kita tunggu kat katil tu, sebab malam semua orang tidur. Bila dah subuh orang bangun, anak isteri kita nak kejut kita subuh, baru kita sedar kita dah mati. Bila isteri kita kejut, bang, kita menyahut, ya, bang, bangunlah bang. Kita kata, aku nyahut dah ni, cuma aku tak boleh bergerak. Bangun bang, kenapa tak nak bangun-bangun ni? Bangun bang. Akhirnya kita sedar, aku mati dah rupanya. Masa tu barulah kita menyesal, tak tambah ibadat, tak tambah kebaikan, tak tambah sedekah, tak tambah amalan sunat. Walau kita menyesal, tak berhenti bertaubat daripada segala dosa-dosa dan maksiat, wa'iyazbillah. Tuan-tuan jadi saya rasa malam ni saya berhenti setakat tu sajalah, insya-Allah. Cuma saya nak isytiharkan pada tuan-tuan, saya mungkin akan percepatkan sikit musim PKP ni. Saya nak percepatkan sikit kuliah, musim PKP ni saya nak percepatkan kuliah lepas maghrib. Saya buat sebenarnya lepas isyak kan, biar cantik 9 suku tu lepas isyak. Tapi saya tengok ramai juga yang bertanya kenapa lihat lambat sangat katanya. Dan saya tengok juga kalau buat awal sikit tu ramai juga, lebih ramai lagi yang hadir. Jadi oleh kerana itu sikap tuan-tuan semua, itu nak panggil, itu pilihan tuan-tuan semua. Jadi saya ikutlah, saya ulah. Jadi untuk musim PKP ni saya awalkan kuliah mungkin 8 lepas maghrib lah, lepas solat maghrib semua 8.30 ke 8.45 ke, tengoklah kita akan mulakan insya-Allah kuliah kita Jadi untuk malam ni saya berhenti setakat ini tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam hari Sabtu nanti. Kita tunda kuliah yang sepatutnya malam ini, iaitu tafsiran dan tajuk tentang solat ataupun amalan Rabbani itu kita buat hari Sabtu nanti insyaAllah. Kita tunda hari Sabtu nanti insyaAllah. Jadi saya nak ucapkan balik semula
Terima kasih kepada Abdullah Osman, Jaafar Ahmad, Aqilah, Muhammad Nur, ya, Hasan Masrum, Sujud Asman, ya. Ni daripada awal ni, Razi Rabitar, Ahmad Tarmizi Kasim, ya, Sujud Asman banyak menulis kat sini. Ya, Muhammad Arifin Rahman, Sheikh Muhammad. Terima kasih Haji Muhammad Nazri, Muhammad Julaibib. Terima kasih Muhammad Julaibib. Tadi saya sebut tak nama Muhammad Julaibib ni? Tak kot, tertinggal, dia terlepas. Ya, Alina Hashim. Terima kasih Puan Alina Hashim. Terima kasih Mustafa Hisam, Harun Hassan. Terima kasih Rozi Zakaria. Tadi saya tak tersebut nama Rozi Zakaria ni. Terima kasih Juwani, ya, Juwani. Terima kasih Muhammad Fadli Abdul Qadir, Fairuzah Yusof. Terima kasih Muhammad Hafizi. Terima kasih Syamsuddin Yaakob, ya, sahabat saya ni, pilot saya dulu, satu ketika dulu, ya. Terima kasih Maimunah Cik Ri. Terima kasih Wan Muhammad Khalid, ya. Terima kasih Maimunah Cik Ri, Wan Muhammad Khalid. Terima kasih kerana ikut serta kuliah saya, memeriahkan kuliah saya ini, ya. Dan satu lagi, terima kasih Rosita Sidi, ya. Terima kasih Puan Nurani Tarin, Erna Lisa Abdul Aziz. Terima kasih Nek Suryani yang rajin mencatat nota. Terima kasih Zainatul Ayah. Terima kasih Khairi Alias. Terima kasih Ahmad Ijab. Terima kasih Lezda Zaman. Terima kasih Niki Shah, ya. Terima kasih Fauzia Muhammad. Terima kasih Ani Hamzah, ya. Terima kasih semua, terima kasih, ya. Saya buat kuliah ni kerana apa? Kerana banyak pesanan, terutamanya pesanan Ibnu Jauzi. Kalau kamu tak nak pahala kamu terputus selepas mati, maka hendaklah kamu menyebarkan ilmu. Jadi saya boleh mengajar sikit sebanyak, saya mengajar, ya. Ada puan-puan, tuan-tuan boleh bantu, umpamanya share, ya, bantu share. Itu juga menyebarkan ilmu. Maka insya-Allah, maka tuan-tuan memenuhi perkataan Ibnu Jauzi tadi, ya. Berusaha bila tuan-tuan share ataupun buat apa yang patut untuk kuliah-kuliah seperti saya ini, ya, maka tuan-tuan sebenarnya berusaha untuk tidak memutuskan pahala tuan-tuan dan puan-puan. Bila tuan-tuan dan puan-puan nanti sampai masa diambil pulang oleh Allah, diambil balik oleh Allah daripada kehidupan di dunia ni, ya. Jadi untuk malam ni saya berhenti setakat tu, ya. Jadi saya sudahi dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.